mufti dan juga qadi. Contohnya, tidakkah isu akidah ini adalah isu setiap orang Islam? Sebab itu jika tuan-tuan bertanya, apakah tanggungjawab pejabat agama, contohnya, apakah tanggungjawab scholars kita, our scholars, sarjana kita, maka para ulama telah membetulkan pegangan tuan-tuan itu dengan menyatakan bahawa setiap orang di alam barzah, setiap orang akan ditanya tentang akidahnya. Lalu isu yang kita nak bincang malam ini, akidah dan ancamannya, adalah isu bagi setiap Muslim. Apa maksud akidah? Kita belajar di masjid akidah. Kadang kita dengar dalam TV tajuk perbahasan akidah. Kita dengar pembentangan kertas kerja, ada seminar, wacana, pemikiran, forum tentang seminar akidah. Soalnya, akidah itu apa dia? Akidah ini secara mudahnya, ia bermaksud simpulan, ikatan, atau satu hubungan yang mengikat, yang menyimpul antara makhluk dengan Khaliqnya. Dengan erti kata lain, bila disebut ikatan, ada yang mengikat, ada yang diikat. Bila sebut simpulan, ada yang menyimpul dan ada yang disimpul. Inilah yang kita panggil akidah, yang terkandung di dalam dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi sebenar-benarnya aku hidup dan aku mati di atasnya, tiada Tuhan disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruhnya, hamba-Nya yang membawa wahyu terakhir Al-Quranul Karim. Jadi bila sebut tentang akidah, kita juga sebenarnya sedang bercakap tentang bagaimana memelihara akidah. Bila sebut tentang bagaimana memelihara akidah, kita juga sedang bercakap adanya ancaman akidah, sehingga diminta kita memelihara ia. Hidup dan mati di atasnya dua kalimah syahadah yang menjadi tunjang kepada akidah itu. Dan saya katakan kepada tuan-tuan, persoalan akidah inilah satu-satunya yang menentukan manusia selamat ataupun tidak di akhirat nanti. Fiqh, tuan biasa dengar bila orang bahas fiqh akan ada khilaf padanya. Contoh, di dalam mazhabnya kita Syafi'i rahimahullah alaih, hukum seorang suami yang berwuduk menyentuh isterinya adalah batal wuduknya walaupun tanpa keinginan syahwat. Ini semua kita tahu. Tetapi di dalam mazhabnya Hanafi dan Maliki contohnya, berdasarkan kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu, yang menjadi pegangan bagi mazhabnya, seseorang suami yang menyentuh isterinya dalam keadaan berwuduk tanpa diiringi syahwat adalah tidak membatalkan wuduknya. Walaupun ada perbezaan pandangan, kita Syafi'i, awak Hanafi, awak Maliki, awak Hambali, hak ni Daud Zahiri, hak ni,
kita masih boleh terima tuan-tuan, selagi mana perbahasan itu dalam lingkungan fiqh ataupun fiqh. Tetapi tuan-tuan tidak akan pernah dengar khilaf berlaku di dalam permasalahan akidah. Tuan tak akan pernah dengar. Contoh, ada tuan dengar, ada juga pendapat kata Tuhan ni dua. Ada tuan dengar begitu? Dalam mazhab akidah manakah menyebut begitu? Maknanya bila sebut akidah, ia bersifat satu. Bila sebut akidah, ia bersifat tetap. Bila sebut akidah, ia tiada kompromi padanya. Inilah yang akan kita bahas malam ini. Bagaimana akidah Islam yang satu tetap tiada kompromi. Sekarang bala telah datang ke Malaysia, adanya ajaran anti kepada hadis, adanya ajaran semua agama adalah sama, seperti pluralisme, adanya ajaran yang melepaskan diri daripada penafsiran Al-Quran dan hadis, seperti yang diperjuangkan oleh golongan liberalisme yang berpusat daripada luar negara, kemudian telah bertapak dalam negara ini. Sekiranya kita tidak mengambil cakna, tuan-tuan, apa akan jadi kepada generasi berikutnya? Syekh Ibrahim Al-Hazimi rahimahullah alaih, seorang ulama besar daripada tanah Syam, dia telah mengarang satu karya yang begitu hebat, yang berani saya katakan pada malam ini, ia adalah satu karya yang wajib bagi setiap umat Islam membacanya. Tetapi malangnya karya ini tidak diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Sekiranya ia diterjemahkan, maka menjadi bahan wajib untuk dibaca oleh setiap umat Islam. Dan karyanya ini berjudul Nihayatul Zalimin, kesudahan orang-orang yang zalim. Karyanya ini adalah satu karya yang begitu pelik. Saya kata, tuan-tuan, pelik. Sebab apa? Ibrahim Al-Hazimi rahimahullah alaih telah mengumpulkan segala figure-figure zalim di atas dunia, lalu dibukukan biodatanya. Biasa kita baca figure-figure berjaya, orang berjaya macam mana waktu kecilnya, hidupnya, matinya. Orang yang ada jasa dalam dunia Islam, bagaimana hidupnya, masa hayatnya dan matinya. Tetapi lain dengan karya ini, apabila kesemua figure-figure zalim di atas dunia, seperti Fir'aun, seperti Namrud, seperti Haman, seperti terlalu banyak, dia kumpul orang-orang jahat atas dunia, lalu ditulis biodata mereka, hidupnya, kezalimannya dan matinya macam mana. Di dalam karyanya yang kita nyatakan tadi, Nihayatul Zalimin, atau maksudnya kesudahan orang-orang yang zalim. Dalam karya ini dia cerita tuang banyak orang sesat dengan cara nak cari Tuhan, akhirnya lenggok ke langit tak nampak Tuhan, tunduk ke bumi tak nampak Tuhan, tengok depan belakang tak nampak Tuhan. Maka dia kata Tuhan ni tak ada rupanya. Seperti fahaman orang-orang etis dan free thinker yang sekarang ini pun ada di Malaysia. Secara peribadi, tuan-tuan, pada tahun 2008, saya ingat saya diminta menyelesaikan satu kes yang melibatkan seorang pelajar daripada Kelang, 5 tahun menuntut di United States of America. Pada tahun pertama, kedua dan ketiga,
ia menjadi nakib usrah di luar negara. Tuan tahulah nakib usrah ni, kita buat usrah pelajar-pelajar Melayu kita Islam di luar negara, dah pasal jauh daripada kampung halaman mak ayah, maka kita baca hadis sikit, baca Quran sikit, baca tafsir sikit, supaya kita duduk luar negara ni kita tak dang nak lereh, tak dang nak jauh dengan agama, pasal ada orang tolong peringat. Jadi budak ni tahun pertama, kedua dan ketiga nakib usrah. Ni tahun 2008 kes ini yang kita ambil. Lalu saya sepatutnya pada hari yang sama menyelesaikan satu kes berkaitan drama Melayu. Saya ulang, drama Melayu yang bertajuk Jelatan. Tak tahulah tuan tengok ke tak cerita ni. Jelatan, orang puan tahulah cerita begini ni, Jelatan. Yang mana penulis skripnya seorang wanita daripada Shah Alam telah memasukkan unsur-unsur Bible Melayu di dalam skrip dramanya itu, walaupun ia ini orang Islam. Lalu bila bertembung dua kes begini tuan, saya pun ikut keutamaan kes yang masuk. Tetapi tiba-tiba dia telefon kepada saya, dia kata, tolonglah ustaz, anak saudara saya ni nak balik ke luar negara dah, nak balik tempat belajar. Jadi kalau ustaz kata tak boleh hari ni tak ada lah peluang nak berjumpa. Saya kata kalau begitu tak apalah, saya pergilah. Maka kami berjumpa dan adanya berlangsungnya dialog dengan orang etis, orang free thinker yang percaya Tuhan ni tak ada. Dia percaya juga tu, dia percaya Tuhan tak ada, tu dia. Dalam dialog itu saya bertanya, saya kata, tuan, apa pandangan tuan terhadap agama? Dan dia ni tak ada agama, orang free thinker ni tak ada agama. Dia kata agama ini adalah karut. Agama ini adalah satu ciptaan manusia, dan agama mengajar manusia akan jadi bias kepada akidah yang dia pilih. Maknanya kita ni Islam tuan-tuan, kita akan kata Kristian salah, kita Kristian, kita kata Hindu tak betul, kita Hindu, kita kata Buddha tu sesat. Tidakkah begitu tuan? Tuan Muslim, saya ni Muslim, berani tuan kata Kristian itu betul? Atau tuan kata Hindu itu sebenarnya bagus? Tidak. Kita akan kata Islam itu betul, selain daripadanya salah. Jadi kata dia, agama ni mengajarkan manusia jadi bias, tak adil kepada orang lain. Bila dia Islam, dia anggap orang lain salah. Bila dia Hindu, dia anggap agama lain tak betul. Jadi untuk adil kepada semua agama, saya tidak masuk mana-mana agama, kata dia. Kan nampak cerdik cakap tu tuan, nampak logik tu kan. Lalu saya kata begini, saya kata, saudara ni orang cerdik pandai, orang cerdik pandai, belajar luar negara sampai 5 tahun. Bukan semua orang boleh pergi luar negara ni tuan, orang cerdik je, ibaratnya begitulah. Dan tuan pula belajarnya tinggi, difahamkan tuan ni nakib usrah, baca hadis, baca Quran sebelum ini 3 tahun di luar negara. Sebelum tahun keempat, ia bertemu dengan sekumpulan Yahudi daripada Jerman dan daripada Sweden, Scandinavian, daripada Scandinavian di Sweden. Tah macam mana dia jadi sesat, akhirnya percaya Tuhan ni tak ada. Tuan bayanglah tuan,
Baik orang ulu macam saya ni, ulu Kuala Berang, walaupun tak mengaji tinggi, tapi paling tidak takut Tuhan tu ada, daripada mengaji tinggi melangit tetapi menjadi kufur tentang kewujudan Allah. Lalu saya kata, Tuan, kalau Tuan dengan cerdik bijak Tuan ni mengatakan kalau siapa-siapa masuk agama mana-mana pun ia jadi tidak adil kepada agama yang dia tidak pilih, lalu Tuan beranggapan Tuan tak masuk mana-mana agama, itulah Tuan adil kepada seluruh orang lain kerana tak masuk mana-mana agama, berkecuali saya katakan Tuan belum adil lagi. Dia kata mengapa? Sebab Tuan percaya orang ada agama itu salah, maknanya Tuan yakin orang tak masuk mana-mana agama itu betul. Jadi Tuan tidak adil kepada orang ada agama, kerana Tuan yakin yang tak ada agama itu betul. Pendek kata gini, kalau Tuan nak adil sungguh, boleh, ada cara dia. Apa dia? Tuan jangan pilih hitam dan Tuan jangan pilih putih. Antara hitam dan putih, Tuan bukan hitam, waktu yang sama Tuan bukan putih. Antara hidup dan mati, Tuan bukan hidup, waktu yang sama Tuan pun tak mati. Itu baru adil. Makna Tuan bukan dua-dua. Tetapi masalahnya, kalau Tuan bukan hidup, waktu yang sama Tuan tak mati, siapa Tuan? Tuan bukan ada agama, waktu yang sama Tuan bukan memilih anti agama, siapa Tuan? Tuan percaya kata saya, pemikiran yang rosak seperti ini adalah kerana kita melangkaui border batasan berfikir manusia. Kita ni Tuan cerdik macam mana pun, otak kita ni panjang sejekah, lebar sejekah. Tuan cerdik macam mana pun, ada 5 perkara yang tuan-tuan tidak akan tahu sampai bila-bila. Siapa yang kata? Al-Quran yang kata. Di mana? Dalam ayat terakhir Suratul Luqman. Saya ulang, ayat terakhir surah Luqman. Tuan-tuan balik buka nanti, tuan tengok apa yang disebut oleh Allah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Di sisi Allah sahajalah ilmu pengetahuan tentang bila berlaku kiamat. Satu. Cerdik macam mana kita atas dunia Tuan, kita guna logik akal cerdik macam mana pun, tidak ada orang tahu bila berlaku kiamat. Tahun 76 yang dulu, tuan-tuan baca dalam dokumentari, tuan lihat dalam dokumentari, tuan baca dalam rencana, dalam artikel tahun 73, bagaimana sebahagian orang Kristian di Northern Ireland yang mana rahib mereka menjangkakan kiamat akan berlaku dalam masa tidak lebih daripada seminggu daripada waktu itu, lalu mereka beramai-ramai naik ke gunung, sebahagiannya terjun dari gunung, sebahagiannya meminum racun supaya mati dahulu, kerana katanya mati bunuh diri lebih baik daripada dahsyatnya mati kerana kiamat. Akhirnya Tuan, kiamat tidak berlaku. Mereka bunuh diri begitu saja, terjun dari gunung mati begitu saja. Sekali lagi pada tahun 87 di Uganda, satu kelompok pemimpin spiritual yang mengatakan kiamat akan berlaku bila-bila masa, maka mereka pun berpindah daripada kependudukan mereka itu ke dalam hutan, hidup cara sederhana, makan mereka catur, akhirnya putus bekalan makanan, mati. Kiamat tidak berlaku. Dan tuan tahu dalam filem 2012 ke 2014
2012 katanya akan berlaku kiamat, sehingga difilmkan juga kajian itu. Sekarang sudah 2014, kiamat masih belum berlaku. Tuhan, innallaha indahu ilmu sa'ah, di sisi Allah sahajalah ilmu bila berlaku kiamat. Maknanya cerdik macam mana kita dengan otak panjang sejekal, lebar sejekal, belajar luar negara 5 tahun, 10 tahun, cakap orang putih, siapa orang putih pun kalau cakap dalam gelap orang kata orang putih sungguh ni maaf. Tuan bayangkan kiamat tidak akan ada orang tahu. Satu. Kedua, wa yunazzilul ghaith, ilmu bagaimana menurunkan hujan, ilmu bagaimana turunnya hujan. Tidak pernah ada orang boleh buat hujan. Cumanya Allah Ta'ala nak uji tamadun dan teknologi manusia, lalu ia pecahkan rahsianya yang dulu tak pernah diberitahu pada makhluknya cara untuk menurunkan hujan. Lalu hari ini tamadun dan teknologi manusia telah bertemu dengan satu kaedah pembenihan awan. Orang dah jumpa cara nak benih awan, ditaburnya benih ke contoh begitu, tak lama kemudian turunnya hujan. Lalu bila mereka boleh bertemu kaedah pembenihan awan, turunnya hujan dengan sebab kaedah itu, lalu mereka kata, sembahlah kami boleh beri rezeki kepada kamu, kami boleh buat teknologi yang canggih, boleh turunkan hujan. Sepatutnya mereka semakin tunduk kepada Allah, kerana sebelum bertemu dengan kaedah pembenihan awan, sebelum ini mereka jahil dengan cara nak membenihkan awan dan menurunkan hujan. Tetapi sebaliknya mereka suruh manusia sembah teknologi dan tamadun, seolah-olah sebelum pada menjumpa kaedah pembenihan awan ni, hujan tak rajin turun. Hujan tak rajin turun sebelum ni. Inilah kata Allah, kami menambah kekufuran kepada mereka, menyebabkan mereka menyembah akal fikiran dan tamadun. Kata Allamatu Sya'rawi, cerdik macam mana manusia, mau dengar baik, Tuhan ciptakan ruh dan akal dalam satu jasad yang sama. Tetapi akal yang dalam satu jasad dengan ruh yang sama itu pun tak tahu ruh duduk kat mana. Subhanallah. Hanya Tuhan nak khabar ni, kita ni lemah sangat. Kita ni kalau bercakap terang, kita ni bodoh sangat sebenarnya. Tetapi apa boleh buat, orang kita sekarang pitih banyak sikit, boleh pakai tai cekik sikit, pakai kuk besar, pen banyak, poket, dia rasa cerdik sangat dah dia tu. Dua, wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham, Allah sahajalah yang mengetahui isi kandungan rahim ibu. Sebelum ini Tuhan, sebelum Allah membuka rahsianya sehingga terhasilnya ilmu scan bayi dalam kandungan, sebelum Allah membuka ilmu ini, tidak ada seorang pun tahu apakah kandungan rahim ibu. Rupanya Allah menguji manusia dengan pengetahuan yang dipecahkan rahsianya itu dari Allah Azza wa Jalla, untuk melihat apakah manusia tunduk ataupun kufur kepadanya. Wa ya'lamu fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Keempat, tidak ada seorang pun manusia tahu apa berlaku esok hari. Kita bercakap ni orang cerdik. Adakah orang cerdik tahu apa berlaku esok hari? Saya nak buat contoh mudah tuan. Kampung saya ni, Kampung Buluh, Kuala Berang, tempat jumpa batu sorak tu,
yang katanya sekarang termasuk ranking 10 tempat paling cantik di dunia. Wallahu'ala, tak tahu dia sebut itu. Tuan tahu, satu orang nama dia Wang Sa'ari, ayahnya Wang Rasid. Ni kalau ada Abang Nasir hari ni, sahabat saya daripada Kuala Berang tu, mari sampai sebuah kereta tu orang mari malam ni nak pegagah orang Kuala Berang, duduk depan orang Kuala Terengganu ni, mari benar sebuah kereta. Mereka tahulah kisah ni. Wang Sa'ari budak mereka adik pada saya, dia main motor dia tepuh dia orang depan masjid Kuala Berang, depan masjid Kuala Berang. Cerita ni lama dah, zaman lama dah, dia berlanggar. Jadi orang hak khumung waktu dia berlanggar tu semua mengeleng kepala, tak ada dah mau ke tengok cedera kat tekuk apa ni, tak ada dah, hadap dia kata tak ada dah. Maka masuk buat ICU bandar. Ayahnya ni Wang Rasid namanya, mari catat teksi, jaga anak. 3 hari 3 malam, 3 layalin wa 3 ayami, mundur yarba. Kata orang Jerman, drei Tage und Nacht. Kata orang Rusia, 3 den. Kata orang Thailand, Kuncirmai Praisu Tai Samwan Samken, 3 hari 3 malam. Kata orang Kuala Berang, for 3 days and 3 nights, 3 hari 3 malam. Main Kuala Berang itu 3 hari 3 malam. Apa dia? Dia jaga anak dia ni, jaga dalam ICU. Hari ketiga sedar Wang Sa'ari hak berlanggar tu, tapi Wang Rasid mati. Orang berlaku sungguh tu. Hak hidup segar jaga sakit, mati. Hak sakit tu bangun, hidup sampai sekarang. Dia jadi security di Memorial Batu Bersorak Kampung Buluh tu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada orang tahu apa berlaku esok hari. Kita boleh lacang belaka, kita nak buat gini, saya ingat kalau boleh lepas ni nak buat gini, kalau boleh begitu begini, kita boleh lacang belaka. Dan Nabi pun suruh kita buat rancangan dalam hidup, tetapi tidak ada orang tahu kesudahannya itu. 4. Dan kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak akan ada seorang pun yang mengetahui di bumi manakah ia akan ditanam. Kita tak tahu tuan kita mati ni mana. Tak usah kira lah kita buat persiapan. Orang-orang tua kita dulu dia siap beli selalu dah kain kapang dalam gerobak. Waktu beli pula kain pemadan hijau, buat benda betang atas keranda tu, ayat kursi panjang gitu. Waktu beli lalu dah kapur baru, kapal-kapal cadang, aku mati tengah malam, barang siap belaka dah. Orang tua dulu, saya ingat arwah moyang saya siap dah. Ni sini, mu ingat kalau benda ni aku tak sini. Kata satu orang murid saya di UK Perdana Kuala Lumpur sana, dia kata, saya kata tu mana tu beli tanah kawasan ni? Dia kata, cadang Ustaz, kalau saya mati nak suruh tanam sini. Kalau bini saya mati pun tanam sini juga. Kalau bini saya mati tanam sini Ustaz. Kalau bini, banyak bini dia ulang banyak kali. Kalau bini mati banyak bini. Kalau anak, cucu, cicit, curi, capai, lambai, tanam sini belaka Ustaz. Tuan tahu, dia pergi umrah naik PIA, Pakistan International Airlines. Takut naik Pakistan International Airlines itu, saya rajin naik dah. Pasal apa? Wayar berseranggoh nampak kita. Takut pasal wayar tu nampak keluar. Kita ni psikologi bila nampak wayar, aku tak percaya hati main kapal terbang itu dia. Tapi murah sikit sebab wayar berseranggoh, murah sikit. Lalu ni transit di Karachi. Apa jadi Ustaz? Ni turun tangga gelecor.
Ngegelecoh daripada tangga tu, rebah, mati dan ditanam di Karachi, tuan. Allah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak ada seorang habuk di mana tahu yang kita ditanam di mana. Kita memanglah kita boleh wasiat belaka ke anak kita. Kata ulama, kalau mau cakap hang mati ni tak lari daripada 3 benda. Pertama, bila nak mati? Kita tanya bila nak mati. Tak mati-mati tu kita tanya. Dulu tu kita orang-orang muda kerja Kuala Lumpur ni, bila balik kampung bawa kereta tengok orang tua pakai tokak. Kita kata piye tu? Allah. Iwan Limang ada lagi, Mak Zing Padang ada lagi. Ni orang kampung saya lagi. Cik Mak Garang ada lagi. Itu dulu tuan. Sekarang lain. Sekarang tuan, tuan balik kampung, orang tua kata ada lagi budak ni. Sebab sekarang jadi orang muda mati dulu sekarang ni. Dia dah terbalik dah sekarang ni. Baik. Kita tanya bila. Satu, kata ulama, bila nak mati. Kedua, kat mana nak mati. Macam kita cakap ni, kita boleh buat persiapan beli tanah, gali lubang kubur, kita wasiat sekian-sekian, kita siap dah tempat kita, kucuk dah hak bawah pohon apa ni, nibung tu hak akulah. Aku ni nampak ayah aku sakit benar dah, aku ingat situ nak cuk dah. Kita boleh buat persiapan belaka. Tetapi bergantung kepada orang hidup lah di mana kita nak ditanam. Ada orang dia wasiatkan anak dia abang Jamal. Dia kata apa? Awang, kalau ayah mati ni, mu tanamlah ayah sebelah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia wasiatkan anak dia. Siapa nak ikut? Anak mana nak dengar kata dia? Wasiat boleh berlaku, tetapi tuan bergantung pada orang hidup. Ni dia. Jadi kata Al-Quran, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Makna sini logik akal, bijak macam mana, cerdik macam mana, siapa hadis tu tak boleh guna. Kita nak pakai Quran saja. Sebab Quran tu sendiri Allah Ta'ala menyebut dalam surah Yusuf contohnya, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra, inilah kitab Al-Quran yang jelas. Quran sendiri kata dia jelas. Dah nak perlu hadis apa lagi untuk menjelaskan? Kata orang hak cerdik pandai, cara dia tu. Lalu hadis kami tak berguna. Bukankah hadis ni juga adalah dari Quran? Kat mana dalilnya? Maka kita jawab, wa ma yantiqu 'anil hawa. Ayat Quran menyebut dalam suratul Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Muhammad itu bercakap mengikut hawa nafsu dia. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan apa yang dia bercakap, yang dia buat, yang dia takrir, dia sama ada setuju ataupun tidak dengan takrir, itu semua wahyu yang Allah wahyukan. Dah kalau betul nak kata nak pakai Quran saja, ni kena pakai ayat ni. Ayat ni sendiri sebut Muhammad itu bercakap dengan wahyu. Dah kalau nak mau pakai hadis, tuan, kalau hadis ni tak mau pakai, cara mudah kita mikir cara kampung saya ni. Saya tak tahulah tuan-tuan ni orang bandar, saya ni orang ulu kampung. Saya fikir cara ulu kampung saya ni, kalau tak dah mengaji hadis Quran tinggi sangat pun, paling tidak dunia sudahlah tuan. Dah kalulah hadis tu siapa melarat tak penting, tak payah pakai. Kita pakai Quran saja. Apa gunanya kita mesti mengucap 2 kalimah syahadah selepas mengaku Allah tu Tuhan sebenar, tak ada selainnya? Kita sebut pula Nabi Muhammad pesuruh dia. Waktu siapa kena mengaku 2 kalimah syahadah? Pasal Nabi ni tak penting. Hak dia bercakap orang panggil hadis tu, yang dia buat hak panggil hadis tu, yang dia takrir kita panggil hadis tu. Kan tak payah pakai, kata dia. Pada Quran saja dah mengucap 2 kalimah syahadat. Buat apa? Kalau Nabi tak ada kedudukan besar sehingga akidah yang kita bahas malam ini menentukan selamat ke tidak di akhirat.
Tak payah terimalah hadis Nabi ataupun syahadat terhadap Nabi, kerana hadis itu boleh dipersoalkan. Nabi itu pun belum tentu lagi betul ke tidak. Tidakkah tuan boleh fikir siapa begitu? Paling basicnya begitu. Kedua, dalam rukun iman ni kita tak payah cakap Quran, tuan cakap hasipi begini sudahlah. Sebenarnya tuan, maaf sebutlah, kalau orang dengar kata cakap besar, tapi biar nak khabar sungguh. Dia orang bila batin ajaran sesat, mikir tak betul, ikut mana pun akan kalah. Berujah tuan akan kalah. Sebab apa Ustaz? Sebab Quran kata, dah mudah percaya hadis, aku nak baca Quran dulu. Apa dia? Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bila datangnya Quran akan lenyap segala yang batil. Sebab batil ni memang Tuhan buat dia tak tahan lama. Dalam rukun iman percaya kepada kitab-kitab samawi, termasuk kitab terakhir Al-Quran, ya. Dan juga Al-Quran yang datang tu dibawa oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad yang belum tentu betul tak betul tu. Oleh Nabi Muhammad yang hadisnya kita tak payah pakai padang Quran saja tu. Maknanya kalau itulah tahap Nabi Muhammad pada fikiran orang anti hadis, maknanya Quran pun mudah boleh pakai juga. Sebab hak tukang bawa Quran tu wak mari daripada Tuhan, orang tak boleh percaya. Lemah ingatan. Tak betul ke tidak sampai pada kita hari ini. Sepatutnya mau kena terima begitu. Dan apa gunanya dalam rukun iman percaya kepada Rasul-Rasul, kalau sampai ke hadis itu kamu tidak percaya? Lalu di mananya kesempurnaan rukun iman yang ada pada seorang yang mengaku Islam, intelektual dan ada pengikut dalam negara? Apakah mereka dipanggil Muslim? Kata Kasim Ahmad, mana mungkin Imam Bukhari hafal 150,000 hadis? Takkan boleh hafal sampai 150,000 hadis tanpa ada kesilapan sikit pun. Gini tuan, kalaulah na'udzubillah, tuan-tuan pun kadang-kadang terfikir begitu, agaknya syaitan cocok. Takkan ni sampai 150,000 hadis ni boleh ingat belaka sampai tak salah langsung. Gini tuan, kalau itulah yang bermain di fikiran tuan, saya nak minta pitih dengan tuan RM2,000 seorang. Saya ulang, RM2,000 seorang. Guana Ustaz, tak kata nak jawab soalan guana pang melarat minta pitih ni. Bukan begini. Tuan beri pitih RM2,000 seorang ke saya, kita pergi beli tiket untuk pergi ke Durban, India. Durban, India, di Nizamuddin University, di Darul Ulum University, di Darul Ulum dan Darul Hadith University. Kita pergi ke Karachi, Pakistan. Dah segi lagi tanah Arab ni, kita pergi belah India ni dulu. Tuan akan dapati ulama-ulama hadis yang masih hidup sampai sekarang menghafal Sunan Sittah hadis Bukhari, Muslim, Nasa'i dan sebagainya dalam kepala. Tuhan ada sekarang. Mereka mengapa kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari. Dah kalau Bukhari tak macam mana tuan? Kalau yang kitabnya saja dihafal oleh ulama hadis sekarang. Di Mauritania ni adalah bangsanya Arab, tetapi orangnya Arab yang kulitnya hitam, kulit hitam, terkenal dengan satu bangsa yang dipanggil bangsa Shanaqit. Shanaqit adalah satu kabilah di Mauritania yang terkenal dengan kekuatan hafalan, sehingga pondok-pondok di sana kalau nak masuk tuan, kerja dia mengapa. Dah kita IQ Terengganu mengapa Quran. Ni mengapa Quran tu wajib dah.
kena mengapa hadis Bukhari, Muslim, Sunan Sittah Syarah ni, kena mengapa kita ni tafsir gini-gini, kena mengapa Allahu Akbar. Dah boleh ke mengapa Ustaz? Boleh. Maknanya kalau tuan boleh tengok orang sekarang nak mengapa hadis dan karya-karya seperti itu, siapa tuan kata Allah, tuan tengok Imam Bukhari tak tahulah tuan. Maknanya kalau kamu persoalkan Bukhari yang tak boleh bangun daripada kubur untuk jawab soalan kamu tu, hujah kamu tu, memadai kamu melihat waris kerja-kerja Imam Bukhari menjaga hadis yang masih hidup sampai sekarang di India, di tanah Arab, di Syanaqi, di sebagainya. Tapi kasih amat ni tuan, saya khabar jujur, kita dah elok dah pun, tak ada dia boleh jawab apa pun. Tapi masalah ni orang-orang gini, dia tak boleh jawab tu pun bagi dia betul. Orang kita nak panggil benda tahu, saya tak suka kata korang ni tuan. Tapi kalau nak buat contoh gini lah agaknya. Dia ada cerita zaman dulu, dalam sebutir kapung nama Ding. Maaflah kalau ada nama sini Ding ya, tukarlah Ustaz Ding sama Dong lah, itu tukar Dong. Tak pernah nak murid saya Dong tu, saya Dong. Dia ni tuan punya samsing dalam kapung, tak ada orang dia tak gocoh. Ni cerita zaman dulu, dia gocoh belaka. Semua orang takut dia. Kalau sebut Dong, aku tak berani, takut aku. Tak mengakak paruh orang, takut dia. Lalu orang ni dia tumbuk, orang tu dia gocoh, ni dia tumbuk. Tinggal seorang je hak dia tak tumbuk dalam kapung, namanya Mamat. Ni tak apalah, pasal gagah, tak apa kita buat contoh Mamat. Sebab apa dia tak tumbuk? Sebab Mamat ni nampaknya orang dok rok je, kerja pikul padi. Dia tak ada mana kedai kopi, dia balik rumah, pergi semayang asar, lepas tu balik pergi makan ayam, iring itik ke kandang, eret lembu, begitu je kerja kapung. Jadi orang kata ni budak ni dak gagah ni, dak ayah tumbuk tahu dah, katanya Dong ni. Apa jadi? Nak khabar tuan contoh perangai orang macam hak kita bincang kasih Ahmad ke sistem Islam ni, kalah berujah pun berasa menang lagi. Baik, apa jadi? Satu hari orang kata, ni Dong bolehlah mau tumbuk orang ni orang tu, daripada balik ulu sampai ke Padang Tara ni, daripada Padang Tara apa Teluk Ilir, Teluk Masjid, bolehlah. Ada seorang dia pun tak berani tumbuk. Siapa? Mamat. Allah, Mamat tu aku saja tak boleh tumbuk, pasal tengok lekeh sangat. Jangan main. Dia tu belajar silat, dia tu lah terlibat dengan perang larut batu kapuk. Contoh kalau cakap kita ni lah, perang terbang, dia itulah. Begitu. Kalau betul menggagah, hari ni juga kami nak tengok, mau tumbuk dia sekali. Dia ni pula tuang, dah orang cabar ramai pula, dia pergi tengok-tengok tengah duduk mandi sungai. Dia kata, Mak, mari jap, Mamat ni bangun, ada benda. Pung, dia tumbuk. Rebah Mamat. Mamat kata jangan awak gitu tak baik. Tumbuk sekali. Rebah Mamat kata jangan awak gitu tak baik. Dia tumbuk. Ni sangga dia Mamat. Dia pegang kilah, lekat gini, dia tolak benda sendi, benda belipak beti, lepas turun ke bawah, leher naik, tak kata tahu juga silap sikit-sikit ni tuan. Lepas begitu menyasalah Dong, lalu bocor masuk dalam air. Hani nak kabon, bila masuk dalam air, Mamat ni pun pegang pada Dong ni, dia selang dalam air. Kan kita kan kalau bergocah bukan nak mati, nak ajar, selang akak kita ajar. Kamu ni awak ni ambil minyak lagi, begitu. Lalu Mamat pegang kepala, dia selang kepala Dong, selang lama, ya akak. Bila akak tuan, Dong ni tak rajin kalah. Kalau kalah pun dia tak mahu orang tahu dia kalah. Jadi dah dia kena selang berat siapa begitu, semua bekok cobong apa dah, orang pun tahu dia tu dah erak dah. Tapi dah nak kabar gagah lagi, apa dia buat? Bila setiap kali orang selang, akak dia kata, siapa? Dong, bukan Mamat tu,
hak kena selang tu tukang kata. Bila nyakak kepala, dia kata, mu nak lagi tak? Mu nak lagi ke tak? Tuan faham ke tak ni? Sepatut mamak kata, mu nak lagi. Tak, dah dia nak win apa, dia menang. Mu nak lagi. Ni tuan, ni saya nak khabar. Orang nak jenis macam ni lah tuan. Tak ada guna kita dialog. 2-3 hari baru ini katanya nak suruh dialog. Pada pandangan peribadi saya, terpulanglah pada kerajaan. Pada pandangan peribadi saya, tak perlu dialog dah. Dialog banyak kali dah kalah. Apa yang perlu dia buat? Tangkap dan buat hukuman. Zaman Saidina Umar, ada beberapa orang tiba-tiba tak percaya Tuhan ada. Itu Tuhan tak ada. Macam puak-puak ni. Adakah Umar dialog? Kita buat dialog lah di Grand Continental tu. Kalau boleh buat dialog sikit, rakam. Tidak. Umar tangkap, masuk dalam gunung, cetung atas bawah, capak dalam air. Apa berlaku? Bila capak dalam air, dia berjerit, tolong. Dengar di luar ni kata masjid ni apa benda pula ni, saya buat contoh, tolong kata. Bila begitu, dah dia minta tolong orang ni, takut nak tolong pasal Umar duduk tepi sungai, tepi air, takut orang kata aku pergi dan kena aku pula. Jadi orang elok. Bila dia minta tolong orang tak ada nak tolong, baru dia sebut, ya Allah tolong, ya Allah. Baru Umar kata, bukalah gunung tu. Kamu nampak dah Allah? Nampak dah. Dia kena buat gitu tu. Kita kena cetung, piak, bedal, ikat tiang apa ni, LLN tu, tiang api, lepas hengga 2-3 ekor, iris tanah sikit, perah 5 nipis, tak garang kunyit, biar begitu agaknya. Tetapi apa boleh buat? Dalam Malaysia ni tidak begitu. Semua orang boleh bercakap. Hatta bercakap tentang kufur, dosa, tak apa. Selagi boleh bercakap, cakaplah. Ini tuan, supaya jadi peringatan kepada kita bagaimana golongan-golongan ini ada. Tetapi insya-Allah tuan, saya yakin berdasarkan apa disebut Al-Quran tadi, innal batila kana zahuqa, yang batil itu akan lenyap, akan lenyap. Bahkan kita tanya orang-orang macam Kasih Ahmad, dah kalau mau mati nak tanam gua ni, sebab Quran tak cerita. Nak mandi gua ni, pakai sembuh pilih bomba gitu saja. Dah pasal Quran tak cerita. Yang cerita hadis. Jangan pakai hadis. Semayang, mu nak semayang gua ni, pasal dalam Quran tak sebut semayang subuh 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3. Mu nak semayang gua ni, dah hadis sebut. Jangan pakai hadis. Dia mudah sangat benda ni tuan. Tapi kerana surat khabar main isu, berita bunyi sikit, Kasih Ahmad pula ada doktor depan, kita bahasa Allah takutnya aku. Tak ada benda sangat. Dalam dialog tertutup kami pada 3 hari bulan Mac 2013 lalu dengan orang Syiah di Johor, 3 orang penganut Syiah, dan kami 3 orang wakil Sunnah di M-Suite depan pantai Lido di Johor, anjuran Jabatan Mufti Johor. Selama 4 jam tuan dialog tertutup itu tuan, tak ada satu pun orang Syiah boleh jawab hujah, tak ada. Tapi dalam 4 jam tu tak ada nak mengucap balik minta maaf, duduk kerah begitu. Sebab itu saya kata sudah tidak perlu dialog lagi. Apa yang perlu kita buat, perkasakan undang-undang dan mesti diambil tindakan. Sebab tu orang kampung kata, apa teruk sangat dah ambil tindakan. Jadi polis kata jabat agama kata polis. Pening tuan. Saya orang tanya, apa yang ping kita tak takak Ustaz? Orang kata jabat agama Terengganu. Jabat agama Terengganu kata polis. Polis kata jabat agama Terengganu. Jabat agama Terengganu. Saya kata Allah, susah lagi ni. Kita jaking duduk tengah nak kena jaga belaka. Polis kita nak jaga pasal rakan agensi. Jabat agama Terengganu kita sayang sangat dah pasal banyak bantu. Jadi nak kena jaga gua ni nak buat. Akhirnya saya kata gini tuan, sebenarnya Yaping tidak ditangkap sebab ajaran ni tidak mengganggu keselamatan negara. Dia kata, hei, mana tak berani jawab gitu. Mengaku Tuhan itu kan lebih atas pada agung, kira menyerang agung lah tu. Bukan. Ajaran Yaping dia main naik ke atas ni, tidak main sangat bawah-bawah ni. Jadi bila orang dengar baru nampak suka sikit. Jadi kena main gitu dah tuan sekarang ni supaya orang tak stres sangat.
Orang tak stres sangat. Stres tuan kadang-kadang. Dia pejabat, tuan tahu. Saya penyelidik ancaman agama. Dah 3 orang mari pejabat mengaku Imam Mahdi. Saya Imam Mahdi ustaz, pakai jubah, bawa tokak, berkata Allah, Imam Mahdi guana ni pula haji. Daripada mana haji? Daripada Kelang. Imam Mahdi daripada Kelang, daripada Perak, daripada Kuang Selangor. Saya kata ginilah haji, 3 orang ni ke Imam Mahdi kan je. Setahu saya seorang je Imam Mahdi. Cuba bincang 3 orang ni siapa Imam Mahdi sebenarnya. Gitulah cara nak layang buat-buat sesat ni tuan. Pasal ni kita nak layang banyak lagi. Hak macam Kasing Ahmad ni, hak macam gerakan Kristian tu, Syiah pula dan sebagainya. Banyak. Jadi hak mudah-mudah gini hak ni kita kena jadikan satu tanggungjawab setiap orang Islam. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya dan juga mengambil sedikit pencerahan dalam isu-isu seperti ini. Saya mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak layak dan mengambil masa yang panjang tuan-tuan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam. Marilah kita baca Fatihah sekali, hadiah pada mak ayah kita dan guru-guru kita. Mudah-mudahan mereka selamat dan kita selamat. Al-Fatihah. Wallahu ta'ala a'lam.